السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وبيسر ولا تعسر وبتمم بالخير. الحمد لله. Pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang mulia ini Allah temukan kita di dalam satu majlis ilmu. Taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hormati dan dikasihi pengurusi surau, seterusnya ahli jawatan proses surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, Ustazah yang hadir, muslimin muslimat nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang dan ruang kita duduk di dalam satu majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi ini tuan-tuan, iaitu kita masuk satu tajuk, iaitu akhlak dan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi ini diutuskan dengan akhlak, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang Masya Allah tabarakallah, yang hebat, yang mana menyukai benda yang baik dan membantu kepada orang, bahkan juga menyayangi kanak-kanak, bahkan juga membela wanita, membela dari orang yang lemah. InsyaAllah, hatta baginda ini juga digelar Al-Amin, yang mana bermakna pada ketika itu amanah, lembah lembut, sabar, adil, jujur dan sebagainya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah dia sendiri yang menggelarkannya. Lalu masyarakat pada ketika itu melihat susuk tubuh baginda Nabi yang mulia, sekali mana melihat daripada wajahnya yang mulia tersebut, lantas tahu bahawasanya orang ini bukan orang yang penipu. Lantas tahu bagaimana orang ini yang cukup rasa bila bersama dengannya, rasa ceria, rasa tenang, rasa takjub. Subhanallah, rasa terpegun melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta bila saja berjumpa, bahkan juga bersama dengan baginda Nabi pada ketika itu, maka di antaranya berpisah akan merasai kerinduan rindunya baginda Nabi itu. Sebab apa? Sebab layanan baginda Nabi meraihkan. Bila mana bercakap, maka fokusnya baginda Nabi itu. Bila mana dipanggilnya orang, maka menghadapnya baginda Nabi itu dengan penuh akhlak.
Kalau dipanggilnya Muhammad, maka bukan separuh. Kalau orang panggil daripada belakang, bukan separuh daripadanya yang fikir, ya saya. Lain itu kan? Kan? Kita orang panggil, ya, Mi'an, oh Mi'an. Kan? Ya. Ya. Bukan begitu akhlak bagi Nabi. Kenapa? Bila dipanggilnya, maka mengadap dan menengok penuh rasa, menunggu apa kata-kata yang dikeluarkan daripadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Letas dia mai panggil, maka dia akan pusing mengadapnya, dia akan melihat apa dia. Subhanallah. Dengan penuh tumpuan, dengan penuh rasa. Mana kata yang mengadu itu pun merasa tenang. Asbab apa? Asbab yang menerima itu, di antaranya menerima dengan kadar yang tenang. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu baginda Nabi orang yang memegang kepada amanah, orang yang menjaga kepada amanah, orang yang sangat jujur, orang yang berlemah lembut. Masya Allah. Berlemah lembutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya bersama dengan wanita ataupun daripada kanak-kanak. Allahu Akbar. Lalu begitu maka baginda Nabi sabar, Masya Allah, dan juga bersyukur dan adil dan tawaduk dan menjaga kesucian diri, berasa malu. Dan di antara inilah akhlak yang mana bukan kata akhlaknya bersama dengan manusia, tetapi akhlaknya bersama dengan binatang pun dinilai, dikira. Lantas juga ditengoknya, Masya Allah, Tabarakallah. Sebagai satu contoh, satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dia berjalan, letak berhenti satu tempat, maka ada unta menangis. Unta menangis, tuan-tuan. Ya Rasulullah, dia panggil. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangisnya unta itu. Lalu Nabi mengusapkan air mata unta itu. Itu dia, tuan-tuan. Subhanallah. Unta itu diusapkan air matanya. Masya Allah. Maka diusapkan air matanya, lalu begitu maka diusapkan di bawah badan unta itu. Dibuatnya urutan di bawah badan unta itu, diurut. Maka ditanya kepadanya, unta itu pun mengadu lagi. Dia kata apa? Tuanku ini bagi aku kerja dan makannya sedikit. Itu bukan perkara pelik. Maka begitulah yang mana dia mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas itulah, tuan-tuan, ni macam subhanallah ta'ala, hatta macam-macam lagi lah contoh-contoh yang mana disebutkan. Maka dua di antaranya yang disebutkan, sehingganya akhlak baginda Nabi ini, maka bila mana berjumpa dengan sahabatnya, maka Nabi akan segera memberi salam. Hatta berjumpa sahabat ni, tuan-tuan, sampai menyuruh nak bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyuruh, maka sampai Nabi dulu yang bagi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak menunjukkan bahawasanya, maka di antaranya akhlak, nunjukkan akhlak tersebut, pribadinya baginda Nabi. Allahu Akbar. Yang pertama, bersama dengan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita tentang bersama dengan akhlak isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana
bila mana disebutkan An-nisa, an-nisa, ittaqun nisa, wanita-wanita lindungi kamu. Maka kata lelaki ini ar-rijal qawmun nisa, lelaki itu pemimpin kepada perempuan. Maka Nasrullah, makna kata ketua kepada negara. Khatamun Nabi, khatam, Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir. Maka Rasulullah juga mempunyai akhlak bersama dengan isteri-isteri baginda. Allahumma salli ala sayyidina. Ada yang diminumnya isteri baginda Nabi itu, maka Rasulullah akan meminum tempat yang mana diminumnya oleh isterinya. Allahu Akbar. Lantas itu berguraunya baginda Nabi dengan berguraunya penuh manjanya. Allahu Akbar. Lalu begitu maka berasa senanglah kepada isteri baginda Nabi apabila bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sebagai contoh yang lain juga, Allahu Akbar. Nah, di antaranya reaksi alam terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata perkara yang mana menjadi benda tanda-tanda kenabian bukan berlaku kepada orang lain. Lalu reaksi alam ini terhadap baginda Nabi yang pertama, ternakan keluarga Halimatus Sa'diyah menjadi gemuk apabila mengeluarkan susu yang banyak dan pohon buah-buah menjadi subur. Halimatus Sa'diyah siapa dia? Ibu susuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saatnya waktu kecil lagi ditunjukkan bagaimana Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana kambing itu, kambing yang tidak ada susu, tetapi pada ketikanya kehadiran kepada baginda Nabi mendapat rahmat, mendapat barakah. Bila mana kambing itu pula mengeluarkan susu yang banyak dan juga buah-buahan menjadi subur pada ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna kata bukan ada lagi satu yang disebutkan awan melindungi Rasulullah ketika berada ke bumi Syam. Awan yang melalui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga, seringkali pokok dan batu-batu memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pokok bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Allahu Akbar. Menunjukkan bahawasanya, nah, maka dalam riwayat Muslim mengatakan bahawa sesungguhnya aku mengenali satu batu di Mekah yang pernah memberi salam kepadaku sebelum aku dibangkitkan menjadi Rasul. Sesungguhnya aku masih mengenali dia sekarang. Maksudnya aku kenal pada batu tersebut. Batu bagi salam pada Nabi. Pokok tamar menangis kerana apa? Kerana ditinggalkan daripada Nabi. Batang tamar ditinggalkan daripada Nabi. Asbabnya daripada apa? Asbabnya dapatnya member baru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup kenal kepada baginda Nabi. Alangkah malunya kita. Kenapa? Kerana kita berpisah dengan zaman, tetapi kita tidak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah yang rugi, kata Nabi. Satu hari Nabi naik anak tangga, Nabi kata amin. Naik lagi satu anak tangga, Nabi kata amin. Naik lagi satu lagi anak tangga, Nabi kata amin. Lalu begitu sahabat ni tuan-tuan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa tadi ya Rasulullah? Maka tadi baru Jibril datang berjumpa aku. Jibril kata apa? Jibril datang jumpa aku. Jibril kata, sesiapa yang dengar namamu tetapi dia tidak berselawat kepadamu, maka dialah golongan yang celaka, yang rugi.
Yang mana dia dengar nama Nabi tapi dia tak selawat. Dengar nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna kata, mendengar nama Nabi tapi dia tidak berselawat, maka rugi dia. Allahu Akbar. Kenapa rugi? Kerana susu tubuh ini diberinya kemuliaan. Susu tubuh ini, Masya Allah, tabarakallah, makna kata wanginya bau badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya bercahaya Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada ketika itu terjatuhnya jarum sehingganya dibukanya tirai baginda Nabi, maka nampak jarum yang berada dalam bilah itu nampak. Allahumma salli ala sayyidina. Wajah yang bercahaya Allah. Dan juga banyak lagi kisah-kisah yang menarik dalam hati-hati kita. Bahkan juga sehingganya pada ketika ini kita merasakan rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak tahu mengapa batu di Mekah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku menjadi Nabi. Maka sekarang barulah aku tahu. Mana kata riwayat Muslim yang mana menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul yang terakhir yang mana memiliki akhlak baginda Nabi. Nak mana daripada awal pun Allah telah menjaganya baginda Nabi. Saatnya diduduki bersama di bawah jagaan Halimatul Sa'diyah, dibelahnya dada Nabi, dikeluarkan hati, disucikan dengan air Zam-Zam, maka dipetringkan balik, dan masuk balik. Nah, maka yang budak-budak kecil dia kata, Muhammad dah dibunuh, Muhammad dah dibunuh. Lalu begitu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna kata tuan-tuan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka menjaga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan, maka begitulah bila mana kelebihan-kelebihan yang mana kita bawakan pada hari ini tuan-tuan, yang mana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang banyak akhlak baginda Nabi. Maka kita tak di antaranya tidaklah tak habis pada hari ini kalau nak ceritakan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bagi satu contoh berkaitan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, sebagai tadi kita cerita yang dipanggilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengarahkan satu badannya dan akan balik kepada memberi tumpuan kepada orang lain yang mendengar kepada. Yang kedua, maka Nabi sentiasa kemas, Masya Allah. Nabi sentiasa bersugi, Masya Allah. Dan hatta sehingganya wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimintanya Nabi untuk bersugi Allah. Dan maka disugikan. Maka satu benda akhlak yang baik, menjaga kebersihan yang ada di dalam mulut kita, dan menjaga mulut ini daripada kotoran. Maka Nabi cukup gemar, bersugi. Bersugi ini, maka di antaranya adalah satu sunnah baginda Nabi. Maka kita boleh ambil, kita boleh bersugi. Ustaz, saya gosok gigi boleh, tak ada masalah. Tapi lebih kalau boleh pakai dengan kayu sugi, alhamdulillah, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak pula kita meninggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi cukup gemar nak menjaga kesucian daripada mulutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah wangi, tapi tambah pula dengan mana dijaganya. Allahu Akbar. Dan juga satu lagi akhlak
yang mana rambut baginda Nabi sentiasa berminyak, sehingganya diletakkan kain menutupi kepala baginda Nabi. Untuk apa? Dan kain itu terbukti adanya minyak daripada kain tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Adanya minyak daripada kain tersebut diletakkan di atasnya untuk menutupi bahawasanya dia letakkan kain tersebut, dan terkenanya kain itu dengan minyak rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata Nabi menjaga dari sudut keterampilan daripadanya. Handsome-nya baginda Nabi dijaga dengan sikap rapinya. Masya Allah. Satu akhlak yang baik, satu budi pekerti yang baik. Masya Allah. Yang mana bila orang melihat daripadanya rasa teruja, terpegun. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini rambutnya, ya. Subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Sikatnya entah bila ada kat rumah pun cari sikat, tak jumpa-jumpa. Lagu tu. Allahu Akbar. Kan tengok rambut macam helipad kan. Dia rambut lagu tu kan. Allahu Akbar. Kan dijaga rapinya, tak ada apa masalah. Sikatnya nampak kan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itulah, kadang-kadangnya ya, anak-anak muda sekarang ni biasa ada rambut macam-macam pattern rambut kan. Kalau dia minta tongkat putih rambut tu, dia nak buat line-line-nya kan. Line highway plus apa lalunya highway ni lah. Macam-macam line belakang dia lalu. Iya. Dia main-main lalu tengok Allah, 3 line, 4, 5, macam-macam lah kan. Belah kanan besar, belah kiri besar. Allah. Nah, gitunya bila melihat aku tengok ni rambut ke penyapu ni. Kan zaman dulu bisa tengok kan pang kan, zaman dulu. Sekarang rasanya budak-budak kita ni tak ada jumpa. Tapi sekarang K-pop macam-macam lah. Pop-pop gapak lah. Wallahu a'lam. Budaya-budaya sekarang ni, anak-anak kita macam-macam sungguh. Nah, dengannya rambutnya begini kan. Allah. Ada yang warna merah, warna biru, warna hijau, warna kelabu. Jak lagi biru, balik lagi merah, balik lagi hitam. Oh, air rumah dia karat tu no. Kan? Allahu Akbar. Nah, kalau kita tengok ya Allah, mengikut yang mana budaya-budaya yang nak buat begitu. Budaya mewarna, budaya nak jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah ajar dalam kitab. Di antaranya sahabat, di antaranya mereka mengarangkan satu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu diceritakan tentang rambut baginda Nabi. Dalam tu diceritakan tentang caranya Nabi berjalan. Dalam tu diceritakan tentang perkara-perkara yang apa yang Nabi buat. Allahu Akbar. Dalam tu ceritakan tentang akhlak Nabi bersama dengan binatang. Bagaimana cerita-cerita ni tuan-tuan? Pertama Subhanahu wa taala, yang mana baginda Nabi cukup menjaga daripada perkara-perkara sehingganya orang kenal baginda Nabi itu Al-Amin, yang sangat jujur. Bukan orang yang mengadu domba, bukan orang yang mana penipu. Wajah tengok aku tahu lah dia ni kan nipu ni. Bulu cakap sebelah tak percaya. Dia main satu lagi kat mana. Ya, sembang je, sembang. Kosong. Allahu Akbar. Adakah begitu? Maka tidak. Allahu Akbar. Lalulah disebutkan sehinggalah yang menurunkan Nabi ini dibawa dengan akhlak yang mulia ini sehingga orang terpegun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi contoh akhlak baginda Nabi, saatnya Nabi lalu satu kawasan, di balingnya sampah. Di balingnya sampah, ada budak di balingnya sampah. Diberitahu kepada ibunya, wahai, kalau jumpa sekian-sekian orang ini, maka kamu baling sampah pada dia. Ibu yang mengajar kepada anak itu suruh baling sampah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dibalingnya sampah itu. Lalu dia baling lagi sampah.
Nabi lalu balik siapa? Nabi lalu balik siapa? Nabi lalu dia balik siapa? Satu ketika Nabi lalu dia tak ada. Dia tak balik siapa? Kita tuan-tuan, orang jahat. No? Orang jahat tuan-tuan. Tambah kan? Kalau tak ada kita kata apa? Wah, alhamdulillah, syukurlah. Kan? Kalau orang tu sakit hati kita kan, kita nak lawan kata kita, dia 3 kali ganda dengan kita. Contohlah, minta maaf. Contoh. Main masuk pejabat hari ni dia kata, lah dia sakit ke? Alhamdulillah, syukur. Ingat kau mati lagi bagus. Lagu tu kan. Nak minta pembalasan. Tapi tidak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi mencari. Mana tadi budak tadi? Yang selalu balik sampah kat aku. Pergi cari tuan-tuan. Maka Nabi cari, bertanya, rumah dia hujung sekali kampung. Nabi ziarah tuan-tuan. Ya Rabbi. Rasulullah ziarah. Bagi Zalam masuk. Maka masuk tanya pula khabar. Maka terperanjat budak tadi, terkejut. Terkejut budak tadi. Maka dimasukkannya, dimintakan air. Masya Allah. Maka dimintakan air, doakan pada Nabi dan Nabi. Terperanjat dia. Kenapa? Kerana budak ini kata, mungkin orang ini nak membalas dendam kepada dia. Maka tidak. Maka ditanya dengan khabar, ditanya dengan ni. Masya Allah. Oleh itu tuan-tuan, daripada akhlak ini tuan-tuan, maka Islam, maka dia masuk dalam agama Islam. Kenapa? Kerana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai lagi tambahan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghina, orang yang mengkeji lagi Nabi datang. Siapa dia? Tuan-tuan bisa dengar ada cerita ni, Yahudi buta kan? Masya Allah. Laginya tengah suap lagi tu, dia katanya Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad begini. Kamu kenal tak? Allah. Dahlah buta, tapi diberi begitu sehingga sampai tahap begitu. Akhlak baginda Nabi tetap menanya khabar, tetap buatnya benda baik. Maka disuapnya dengan penuh perasaan, diberinya makan dengan penuh perasaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu begitu tuan-tuan, akhlak junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di antaranya kita mengikuti jejak langkah dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Maka menjaga dari sudutnya hak kepada orang lain. Antara jiran menjaga jiran. Insya-Allah. Nah, ni jiran di tengah lena dia buat kerja tutang. Lagu tu. Oh, jiran tidur dah dalam pukul 12 tengah malam buat kerja lagi. Oh, dia buat kerja apa lagi? Drill. Kawan sebelah anak kecil dah nak bangun tidur. Woi, dah gaduh dah. Bertekang mata. Dan macam masa-masa manis. Ingat masa-masa manis tuan-tuan? Itu masa apa? Masa manis. Jadi tak ada kebun tu kan? Allahu Akbar. Lalu keluar tuan-tuan tak boleh dah. 12 tengah malam. Masya Allah. Ini hari Minggu, ayah bersama dengan keluarga. Dia buat kerja rumah juga. Utang, tak dia buat kerja dia. Diam tak apa. Ini dia buat kerja tuan-tuan. Tu dia kali dia dri tu menggegak rumah kita sekali. Kalau rumah tereh kan lagu tu. Dia dri kali satu rumah. Tak dengar nak buka TV tengok kita. Dia kita tengok TV. Lagu tu punya geram lah. Marah sungguh lah. Hari biasa Isnin sampai Jumaat kita tak ada Allah. Ya, lagu tu kadang-kadang itu berlaku. Ada yang berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ada yang sampai tak faham langsung hak-hak kepada orang. Nah, sampah balik sebelah. Dia sapu. Nah, ambil kau. Kita tengok sampah dia tahu dah kat mana. Aku pasal. Dia kata angin. Dia kalau angin pula kata. Jenis tak faham bahasa lagu tu lah. Ya, Allahumma salli alaihi. Tak jaga hak kepada jiran. Kenapa? Jiran dia ada hak. Nanti di padang mahsyar dia akan apa dia? Dia akan tuntut kita nanti di akhirat. InsyaAllah. Jagalah jiran kita.
rezeki dapat jiran yang baik. Allah. Itulah bila nak pindah tuan-tuan, Nabi suruh melihat akhlak. Tengok dulu siapa sebelah rumah. Nak duduk tu kena tengok dulu. Tengok dulu. Selidik dulu. Ni main duduk tengok sebelah tu tempat apa? Tempat semayang Myanmar. Oh. Ya. Tempat semayang Myanmar tu tak? Ayat tentang tu dah. Dia duduk tengok belakang tempat apa? Tempat pelacur. Kali-kali kita kena angkut. Lagu tu. Tengok dulu siapa dia nak pergi. Baik dah orang dia. Tengok. Lalu kata alhamdulillah, kerana kiranya Islam dekat dengan surah, dekat dengan ni Allah, tenang kita. Baik dah. Alhamdulillah, syukur dah dapat jiran yang baik, maka syukur. Bagaimana Nabi SAW menjaga tentang perkara ini. Diajar akhlak junjungan besar Nabi SAW itu bab daripada jiran. Akhlak bagi Nabi, bab daripada jiran, bab berkawan diajar daripada Nabi. Sahabat dengan sahabat, janganlah kita sampai meninggi diri kepada yang lain. Diajar meninggi diri bagaimana? Diceritakan kelebihan-kelebihan, diceritakan dunia, diceritakan tentang ini. Sehingga orang lain kata, ni memang hebat semua. Lagi tu sampai tahap begitu. Maka kadang-kadang yang itulah dia nak menyangka dirinya hebat, maka dia cerita-cerita yang menarik-narik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang diajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebab tu kita baca di awal di cermin tuan-tuan, Allahumma hasanta khuluqi. Ya Allah, berikanlah akhlak, fa hasina khuluqi. Ya Allah, bentukkanlah akhlak aku, ya Allah, cantikkanlah akhlak aku, ya Allah. Akhlak ni tuan-tuan, bila tengok cermin, ya Allah, cantiknya wajah aku ni, ya Allah. Nak Allah beri ada hidung mancung sikit, ada yang hidung Terengganu, ada hidung Kelantan, ada hidung ni, macam-macam hidung tuan-tuan. Allah bagi. Ada yang telinga begini, ada telinga begini kan? Allah bagi. Maka kita minta Allahumma hasanta khuluqi. Ya Allah, berikanlah akhlak, ya Allah, akhlak yang baik pada aku, ya Allah. Cantiklah wajahku ini, cantiklah akhlak yang baik. Wajah cantik dah, tapi akhlak tak baik, orang tak edek ke? Orang handsome juga, tapi akhlak tak baik, tak edek ke? Allahu Akbar. Dia tidak ada akhlak bersama dengan orang yang dewasa, orang yang tua macam mana. Sahabat ni Nabi ajar, maka janganlah menyakiti kepada orang yang tidak. Dia ajar orang yang tua, yang muda menghormati di antara satu sama lain. Menghormat di antara satu sama lain. Yang kaya menghormati yang miskin. Yang miskin menghormati kepada yang kaya. Hormat di antara satu sama lain. Ini akhlak yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah sekadar tu untuk pagi ni tuan-tuan. Bagaimana kita merenung akhlak baginda Nabi, sedikit akhlak baginda Nabi. Marilah sama-sama kita betulkan. Di antaranya akhlak kita bersama dengan isteri, akhlak kita bersama dengan kawan-kawan, akhlak kita bersama dengan keadaannya di jalanan. Ada jalanan tuan-tuan, kita nak cepat tuan-tuan, memang nak cepat, tapi kena jaga hak orang lain. Kena jaga. Kenapa? Itu dipanggil hablu minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kita nak cepat, kita pong sekali, kan? Kita tiba semua sekali. Kawan tu tuan-tuan, kadang-kadang yang belakang kita pun nak cepat juga, kan? Tu pun nak cepat juga. Kena jaga. Dari sudutnya kita kena mendahului. Yang mana kalau teringat tuan-tuan, ada yang dalam bidang perang, sahabat-sahabat, ada satu air, rasanya kawan sebelah ni lagi memerlukan, maka bagi kepada sebelah. Tengok sebelah lagi perlukan, bagi lagi sebelah. Tengok sebelah ni lagi memerlukan, bagi lagi sebelah. Tengok sebelah ni lagi memerlukan, bagi lagi sebelah. Tengok sebelah ni lagi memerlukan, bagi lagi sebelah. Syahid semua tuan-tuan. Sebab apa? Tengok kawan ada yang lebih susah daripada ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
menunjukkan bahawa saya tidak mementing kepada diri kita. Allahu Akbar. Nah, dalam makan kita semua kita nak faham kita surah. Kan? Lalu tu tidak mementingkan kepada diri kita. Kenapa? Kerana diajarkan kepada kita tentang menjaga dan hak kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa ila taqwatikal mustaqim. Allahumma haqq wa tabi'na badala wa shinana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ambillah dosa kami, ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, luaskanlah kubur ayah dan ibu kami, lapangkanlah kuburnya, ya Allah, sinarilah kuburnya dengan syafaat Quran, jadikanlah kubur-kuburnya taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur-kuburnya kawah-kawah api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami sangat rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berikanlah Nabi kenal kepada kami, ya Allah. Berikanlah kami dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami dikumpulkan nanti bersama sahab binan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami dapat minum air telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jangan Kau biarkan kami nanti terpinga-pinga, ya Allah, di padang mahsyar nanti, ya Allah. Saatnya tidak ada siapa nak membantukan kami, ya Allah. Hanya yang Kau, ya Rab, yang akan membantu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami hamba yang hina, ya Allah. Kami menceritakan tentang akhlak baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berikanlah, ya Allah, bentukkanlah akhlak baginda Nabi kepada diri kami, ya Allah. Bentukkanlah akhlak Nabi kepada isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami orang yang berakhlak, ya Allah. Orang yang menjaga susulan kata-kata kami, ya Allah. Orang yang menjaga daripadanya akhlak diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, membawa nama-nama Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, hanya pada-Mu lah kami berserah, ya Allah. Hanya pada-Mu lah kami merayu, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam keadaan orang yang tidak mempunyai akhlak, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam keadaan orang yang tidak memiliki daripada agamanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jika majlis ini yang sedang sakit, maka sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Jika majlis ini, ya Allah, yang sedang berhajat, maka sempurnakanlah hajat-hajatnya, ya Allah. Jika majlis ini, ya Allah, yang sedang kesempitan rezekinya, ya Allah, luaskanlah rezekinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jika majlis ini, ya Allah, yang sedang berhutang, berikanlah jalan selesai daripada membayar segala hutang-hutangnya, ya Allah. Wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ya baiduna Allah ya kubaidu hamba sekalian, saya memaafkan terbasan dari rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina